مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Di dalam subjek tilawah dan hafazan pada hari ini, saya Muhammad Azrul Azri bin Mustafa bersama dengan sahabat saya Ikmal Hakim bin Muhammad Ghazali akan menerangkan tentang hukum tajwid yang ada di dalam juzuk 2. Jadi, tanpa melengahkan masa, jom kita mulakan. Baiklah, sebelum saya menerangkan tentang hukum tajwid yang ada di dalam ayat ini, marilah sama-sama kita membaca ayat ini terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sayaqulus sufaha'u minan nasi ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alayha. Qul lillahil masyriq wal maghrib. Yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Sadaqallahul azim. Baiklah, terdapat 4 hukum tajwid yang ada di dalam ayat ini. Yang pertama adalah pada kalimah as-sufaha'u. Hukumnya adalah mat wajib muttasil. Okey, bagaimana mat wajib muttasil ini terjadi? Apabila huruf mat iaitu alif waw ya bertemu dengan huruf hamzah dalam satu kalimah. Dan cara bacaannya adalah dibaca panjang 4, 5 atau 6 harakat. Baiklah, yang kedua adalah qiblatihimul lati. Hukumnya adalah ikhfa hakiki. Ikhfa hakiki terjadi apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu daripada 15 huruf ini. Dan cara bacaannya adalah bunyinya sama-sama di antara izhar dan idgham dan disertakan dengan dengung 2 harakat. Baiklah, yang ketiga adalah man yasha'u. Hukumnya adalah idgham bi gunnah ataupun idgham ma'al gunnah. Idgham bi gunnah terjadi apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu daripada 4 huruf ini, waw, min, nun, ya dalam 2 kalimah dan dibaca panjang dengung 2 harakat. Yang keempat adalah mustaqim. Hukumnya adalah mad arid li sukun. Mad arid li sukun terjadi apabila selepas huruf mad asli terdapat huruf yang berbaris dan huruf tersebut disukunkan kerana wakaf. Cara bacaannya adalah panjang 4, 5 atau 6 harakat. Baiklah, seterusnya ayat 143. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان ليضيع إيمانكم Inna Allah bin nasi la ra'ufur rahim. Sadaqallahul azim. Baiklah, terdapat 2 hukum tajwid di dalam ayat ini. Yang pertama ada pada kalimah alaikum syahida. Hukumnya adalah mad iwad. Dan mad iwad ini terjadi apabila
kita mewakafkan bacaan pada akhir kalimah yang terdapat huruf berbaris fathatain, iaitu berbaris dua di atas. Dan cara bacaannya adalah dengan menggugurkan bunyi tanwin dan menggantikan dengan sebutan fathah biasa, dan dibaca panjang 2 harakat ketika waqaf sahaja. Yang seterusnya adalah kalimah wa in kanat. Hukumnya adalah mad asli. Mad asli terjadi apabila huruf alif sebelumnya berbaris atas, huruf waw sebelumnya berbaris hadapan, dan huruf ya sebelumnya berbaris bawah. Dan cara bacaannya dibaca panjang dengan kadar 2 harakat. Baiklah, seterusnya ayat 144. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ. Sadaqallahul Azim. Baiklah, terdapat 2 hukum tajwid yang ada di dalam ayat ini. Yang pertama, mir rabbihim. Hukumnya adalah idgham bilal gunnah. Idgham bilal gunnah terjadi apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu daripada 2 huruf, iaitu huruf ra dan juga huruf lam. Dan cara bacaannya adalah dengan memasukkan huruf nun mati atau tanwin tersebut dalam salah satu daripada 2 huruf idgham bilal gunnah tanpa didengungkan. Baiklah. Yang kedua adalah bighafilin amma. Hukumnya adalah izhar halki. Izhar halki terjadi apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf halki, iaitu huruf kha, ghin, ha, ain, ha, hamzah. Cara bacaannya adalah dengan menjelaskan sebutan huruf nun mati atau tanwin tersebut. Seterusnya ayat 145. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala'in ataita allazina utul kitaba bikulli ayatin ma tabi'u qiblatak wa ma anta bitabi'in qiblatahum wa ma ba'duhum bitabi'in qiblata ba'd. وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ. Sadaqallahul Azim. Baiklah, terdapat 2 hukum tajwid di dalam ayat ini. Kalimah yang pertama adalah ahwa'ahum mim. Hukumnya adalah idgham mislain. Idgham mislain terjadi apabila mim mati bertemu dengan huruf mim yang berbaris. Cara bacaannya dibaca panjang dengung 2 harakat. Yang kedua adalah mim ba'di. Hukumnya adalah iqlab. Iqlab terjadi apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf ba. Cara bacaannya adalah mengubah atau menukarkan bunyi nun mati menjadi bunyi huruf mim mati serta didengungkan dengan 2 harakat. Baiklah, itu sahaja daripada saya. Seterusnya, sahabat saya Ikmal Hakim akan menerangkan tentang hukum-hukum tajwid di dalam juzuk 2. Assalamualaikum. Jadi insya-Allah saya Ikmal Hakim bin Muhammad Ghazali akan menyambung sedikit lagi perkongsian kita tentang hukum tajwid. Jadi untuk ayat
Al-Quran surah Al-Baqarah ayat ke 145. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walain ataital ladzina utul kitaba bikulli ayatin ma tabi'u qiblatak. Sadaqallahul azim. Jadi untuk potongan ayat Al-Quran bagi utu terdapat satu hukum tajwid yang berlaku di situ. Hukum tajwid yang berlaku di situ ialah hukum tajwid mad badal. Mad badal di sini juga bermaksud gantian. Ianya terjadi apabila huruf hamzah bertemu dengan huruf mad pada awal kalimah. Jadi pada asalnya potongan ayat untuk utu tu tidak dibaca dengan utu, tetapi ianya dibaca dengan uktu. Jadi apabila berlaku pertemuan dua hamzah, iaitu yang pertama berbaris, yang kedua berbaris sukun, dan kemudiannya hamzah kedua yang berbaris sukun tu digantikan dengan huruf mad dengan mengikut baris hamzah yang pertama tadi. Jadi kadar bacaannya juga dibaca dengan kadar panjang 2 harakat mengikut riwayat Hafs. Okey, seterusnya bagi potongan ayat ke 148 surah Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walikullin wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat. Aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'a. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sadaqallahul azim. Jadi bagi potongan kalimah aina terdapat satu hukum tajwid yang berlaku pada kalimah tersebut, iaitu hukum maklin. Maklin di sini juga bermaksud lembut. Ianya hanya berlaku pada dua huruf mad sahaja, iaitu huruf ya dan huruf waw. Jadi sebelum dua huruf tersebut mestilah berbaris fathah dan selepasnya terdapat satu huruf yang berbaris. Jadi senang nak ingat maklin ni macam lembut. Dia macam contoh Quraisyin, Naumun, Khaufin, lembut. Jadi cara bacaan untuk hukum maklin ni ianya dibaca dengan kadar 2, 4 ataupun 6 harakat ketika waqaf. Okey, seterusnya bagi potongan ayat ke 153 surah Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as sabirin. Sadaqallahul azim. Jadi bagi potongan kalimah inna, kalimah inna terdapat satu hukum tajwid yang berlaku di situ, iaitu hukum wajibul gunnah. Wajibul gunnah berlaku apabila bertemu dengan huruf mim dan nun yang bertasydid ataupun yang bersabdu. Kiranya senang cakap, wajibul gunnah ni bermaksud huruf wajib dengung pada setiap huruf mim dan nun yang bersabdu ataupun yang bertasydid. Jadi cara bacaan bagi hukum wajibul gunnah, ianya dibaca dengung dengan kadar 2 harakat dan harus pada 3 harakat. Okey, seterusnya. Bagi potongan ayat ke 155 surah Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Sadaqallahul azim. Jadi bagi potongan ayat وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ, nakum bisyai'in, terdapat satu hukum tajwid yang berlaku di situ, iaitu hukum ikhfa syafawi. Ikhfa syafawi ikhfa bermaksud sembunyi ataupun samar-samar. Syafawi pula bermaksud bibir mulut.
ianya ikhfa syafawi ni berlaku apabila mim mati bertemu dengan huruf ba yang berbaris. Untuk kadar bacaan ikhfa syafawi pula, ianya dibaca dengan dengung ataupun didengungkan dengan kadar 2 harokat. Seterusnya kita pergi kepada potongan ayat ke-157 surah Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ulaika 'alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Sadaqallahul azim. Jadi untuk potongan ayat alaihim salawatun, alaihim, terdapat satu hukum tajwid yang berlaku di situ, iaitu hukum tajwid izhar syafawi. Izhar bermaksud jelas ataupun nyata, dan syafawi bermaksud bibir mulut lah. Ianya berlaku, izhar syafawi ni berlaku apabila mim mati bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah selain huruf mim dan ba. Jadi cara bacaannya mesti dibaca dengan jelas ataupun nyata huruf mim mati tersebut. Seterusnya, bagi potongan ayat ke-173 surah Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama harrama 'alaikumul maitata waddama wa lahmal khinzir وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. Sadaqallahul azim. Jadi kita bagi potongan ayat bihi. Terdapat satu hukum tajwid yang berlaku, iaitu hukum tajwid mad silah qasirah. Mad silah qasirah ni, qasirah bermaksud pendek. Ianya terjadi apabila selepas ha dhamir, iaitu ha bulat, terdapat huruf selain huruf hamzah. Kita juga boleh mengenal pasti mad silah qasirah ni dengan mencari tanda waw kecil selepas ha yang berbaris dhammah, ataupun ya kecil selepas ha yang berbaris kasrah. Kadar bacaan bagi hukum mad silah qasirah ni pula dibaca dengan kadar 2 harakat sahaja ketika menyambungkan bacaannya. Okey, seterusnya untuk potongan ayat ke-178 surah Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والأبد بالأبد والأنثى بالأنثى. Sadaqallahul azim. Jadi bagi potongan ayat ya ayyuha, terdapat satu hukum tajwid yang berlaku, iaitu hukum tajwid mad jaiz munfasil. Munfasil bermaksud berpisah. Ianya berlaku apabila salah satu daripada huruf mad bertemu dengan huruf hamzah dalam dua perkataan yang berlainan. Jadi cara bacaannya pula dibaca dengan panjang 4 ataupun 5 harakat. Seterusnya kita pergi kepada ayat ke-185 surah Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Syahrul Ramadan allazi unzila fi'il Qur'anu hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkumus syahra falyasum. Sadaqallahul azim. Jadi bagi potongan kalimah asy-syahra, terdapat satu hukum tajwid yang berlaku, iaitu hukum tajwid alif lam syamsiah. Alif lam syamsiah ni berlaku apabila selepas alif lam terdapat tanda syaddah pada huruf-huruf asy-syamsiah. Dan kadar bacaan untuk
hukum alif lam syamsiah ialah dengan cara memasukkan huruf lam ke dalam huruf syamsiah di hadapannya. Okey, akhir sekali kita pergi kepada ayat ke 213 surah Al-Baqarah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kana an-nasu ummatan wahidah faba'atsallahu an-nabiyyina mubashshirina wa munzirin wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqqi liyahkuma bainan nasi fima ikhtalafu fihi. Sadaqallahul azim. Jadi untuk yang terakhir ni saya akan highlight dua hukum tajwid yang berlaku, iaitu yang pertama pada kalimah an-nabiyyin. An-nabiyyin terdapat satu hukum tajwid yang berlaku, iaitu hukum tajwid mad tamkin. Mad tamkin ni berlaku apabila dua huruf ya bertemu dalam satu kalimah. An-nabiyyin, ada dua huruf ya situ bertemu dalam satu kalimah. Cara bacaan mad tamkin ni pula dibaca dengan kadar 2 harakat sahaja ketika bacaan bersambung dengan huruf yang berikutnya. Okey, jadi kita pergi pula kepada kalimah yang seterusnya, iaitu al-kitab. Al-kitab. Untuk kalimah al-kitab ni terdapat hukum tajwid alif lam qamariyah. Alif lam qamariyah ni dia berlaku kerana tanda sukun pada huruf lam dan diikuti dengan salah satu daripada huruf-huruf al-qamariyah. Cara bacaan bagi alif lam qamariyah ni pula adalah dengan menyebut huruf lam dengan sebutan yang jelas. Okey. Itu saja daripada saya. Jazakumullahu khaira. Terima kasih kerana telah mengikuti pengajian kita pada hari ini. Apa yang baik itu datang daripada Allah, apa yang lemah itu datang daripada kelemahan diri saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.